Hebatnya kitab Ihya Ulumuddin. Muhammad nama empunya diri, Abu Hamid juga dikenali, Hujjatul Islam gelar diberi. Itulah Tuan Imam Ghazali. Imam Ghazali ni, Al-Ghazali itu gelaran nama dia. Dia punya pangkat di sisi para ulama, nama dia Hujjatul Islam. Muhammad nama dia, Abu Hamid tu nama sempena nama anak dia. Hujjatul Islam tu gelaran dia. Gelaran dia disebabkan fakihnya dia, hebatnya dalam ilmu agama. Al-Ghazali tu gelaran nama tempat dia. Seorang mujaddid, seorang sufi, ilmunya banyak, hikmahnya tinggi, mengarang kitab rajin sekali. Ihya Ulumuddin kita pelajari. Jadi kitab Ihya ni sebenarnya yang dalam terjemahan bahasa Melayu dia ada 8 jilid. 8 jilid. Kalau kitab Bimbingan Mukmin, dia punya ringkasan ada 2 jilid. Bimbingan Mukminin tu pun tebal lah. Dah tebal sangat dah tu. Jadi dalam kitab Ihya dan dalam kitab Bimbingan Mukmin, dia bahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama kita akan jumpa bahagian ibadah. Selepas bahagian ibadah, yang keduanya aktiviti seharian. Semua tu daripada ayat Quran, dia hurai daripada hadis, dia hurai daripada kalam ulama. Di situlah. Bahagian yang ketiga, perbuatan-perbuatan yang membinasakan kita. Binasa dunia, binasa akhirat. Apa benda? Nanti kita akan jumpa lah. Dan bahagian yang keempat, perbuatan-perbuatan yang menyelamatkan kita. Ini 4 bahagian kitab Ihya dan juga 4 bahagian kitab Bimbingan Mukmin. Pada zaman Imam Ghazali ini, masalah utama dia ialah ulama penyokong-penyokong fiqh dengan penyokong-penyokong tasawuf ni bertelagah. Ahli fiqh dengan cara dia, ahli tasawuf dengan cara dia. Yang kedua, dunia ilmu-ilmu Islam pada zaman itu diserapi oleh falsafah daripada Rom. Falsafah Socrates, Plato, Aristotle, falsafah-falsafah tu masuk. Bahagian yang betulnya tak apa, ada bahagian yang salahnya meresap. Jadi Imam Ghazali tugas dia nak selesaikan 2 benda. Yang pertama, dia nak satukan antara golongan fiqh dengan golongan tasawuf. Yang kedua, dia nak bersihkan balik dunia Islam ni daripada ilmu falsafah yang salah. Jadi apa yang rosaknya? Ahli-ahli fiqh pada zaman itu, ulama-ulama fiqh, ulama-ulama syariat pada zaman itu. Zaman tu ulama fiqh ni dia duk tumpu pada hukum hakam. Duk berdebat, duk cari, duk kaji apa pasal hukum hakam lah. Situlah berdebat. Tiap-tiap hari berdebat pasal hukum hakam. Tu halal ni, haram ni, sah ni, tak sah tu. Yang tu. Sampaikan mereka ni kurang dari segi akhlak. Kata ulama fiqh tapi nampak garang. Cakap pun kasar. Dari segi akhlak dia kurang, dari segi kerohanian pun kurang terisi. Dia duk tumpu pada ni tadi, pada hukum hakam saja. Yang penyokong ahli tasawuf pula yang rosak, sebab mereka ni tumpu bahagian rohani saja pula, bahagian dalam saja pula. Duk jaga hati, jaga sifat mahmudah, keluarkan sifat mazmumah, duk tumpu yang tu je. Sampaikan dari segi hukum hakam, dari segi syariat dah terbengkalai pula. Ada yang remehkan sembahyang sunat, ada yang remehkan sembahyang, ada macam-macam. Jadi dua-dua kumpulan ni pun rosak. Yang kumpulan yang tengah-tengah selamat. Jadi Imam Ghazali sekarang dia nak tarik ulama fiqh ni supaya mereka ni ambil berat juga bahagian rohani, dan kumpulan-kumpulan tasawuf ni pun ambil berat pula soal syariat. Jadi kitab Ihya ni sebenarnya menyatukan antara dua golongan. Jadi hari ini kita tak buka lagi kitab kita, setakat muka depan saja. InsyaAllah dalam kuliah akan datang barulah kita selak muka surat di dalam dia. Bab yang pertama tu dia cerita tentang ilmu. Cerita tentang ilmu kita akan sentuhlah nanti. Hari ini kiranya macam mukadimah lah. Sekadar mukadimah pendahuluan. Kita kenal tuan kitab kita, kita kenal kitab kita macam mana. Jadi banyak cerita pasal fakta. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita tengok apa cerita Imam Ghazali dalam bahagian yang pertama, cerita tentang ilmu. Jadi rasanya sekadar itu saja. Dan sebelum kita tutup majlis kita, perkara berbangkit, persoalan tahiyat. Sebagaimana yang kita biasa dengar, bacaan dalam tahiyat ini dikaitkan dengan peristiwa Mi'raj.
Nabi Muhammad naik ke langit, di sana dia dialog dia dengan Tuhan yang itulah. Tapi sebelum ini saya cari tak jumpa. Dan saya pun tak sentuhlah dalam pengajian kitab Kifayatul Muhtaj kita hari itu. Jadi balik saya pun cari sekali lagi. Cari masih tak jumpa juga. Tak jumpa juga. Yang tentang asal bacaan tasyahud tadi. Cuma yang jumpa hadis macam ni. Hadis riwayat Imam Muslim, satu hadis sahih. Kata sahabat, sewaktu kami bersembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami membaca assalamu ala Allah, assalamu ala fulan. Itu tahiyat zaman dulu. Kemudian pada suatu hari Rasulullah bersabda kepada kami, sesungguhnya Allah adalah assalam. Kita duk salam kepada Allah, sejahtera kepada Allah. Kata Nabi Muhammad, Allah tu dah salam dah. Nama dia pun assalam, dah selamat sejahtera dah, tak payah salam dekat dia dah. Jadi apabila salah seorang antara kamu duduk ketika sembahyang, hendaklah dia membaca itulah bacaan tahiyat tu. Tu. Apabila dia membacanya, nescaya keselamatan itu turut sama dikurniakan kepada semua hamba Allah yang soleh, sama ada di langit dan di bumi ataupun di bumi. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Untuk orang-orang soleh pun dapat doa keselamatan juga. Tu je cerita yang ada. Kemudian hadis yang kedua riwayat Imam Nasa'i, Daraqutni dan Baihaqi. Sebelum diwajibkan membaca tasyahud, sebelum diperkenalkan bacaan tahiyat tu, biasanya kami membaca assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Ini bacaan tahiyat yang asal. Kemudian Rasulullah bersabda, jangan ucapkan yang tu, ucapkanlah at-tahiyatu lillah dan seterusnya. Jadi bacaan tasyahud yang kita duk baca selama hari ini, dia dalam hadis yang lain, iaitu hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Daud. Jadi bacaan tahiyat ni sebenarnya ada beberapa versi, baca yang mana pun betul. Tapi mazhab Syafi'i biasanya dia pilih yang daripada riwayat Imam Muslim dan Abu Daud. Yang kita nak baca sehari-hari inilah at-tahiyatul mubarakatuh sulah. Yang tu. Jadi saya cuba cari kaitannya dengan peristiwa Mi'raj, masih tak jumpa juga. Jadi boleh jadi ada kaitan, boleh jadi tak ada kaitan. Jadi kita tak berani buat keputusan lah, sebab tak jumpa kan. Selagi kita kata ni tak ada kaitan, tiba-tiba orang jumpa, naya kita. Cuma ada satu orang menulis dalam internet, saya terbaca tulisannya, dia pun cari juga, dan dia kata dapat satu hadis yang mengatakan Nabi Muhammad berdialog dengan Tuhan, yang itulah dialognya. Tapi dia kata hadis tu hadis palsu. Yang tu dia tak tunjuk pun hadis tu, cuma saya terbaca tulisan dia yang tu je. Jadi keputusan kita, kalau orang tanya ada kaitan tak bacaan tahiyat dengan peristiwa Mi'raj, kita kata tak jumpa sandarannya. Ada kaitan ke tak ada kaitan ke tak tahu, tak jumpa. Tu cara dia. Tak dapat. Tanya dia. Jadi rasanya sekarang itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi. Salah dan silap saya harap dia dimohon maaf. Dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.